GRS paling tidak efisien. Bung Mokhtar dedah kelemahan Kerajaan Negeri Sabah. Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Hari ini kita akan membincangkan kenyataan pedas Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang menuduh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai pentadbiran paling tidak efisien dalam sejarah Sabah. Adakah tuduhan ini berasas atau sekadar retorik politik? Mari kita bongkar satu persatu fakta yang diperkatakan. Bung Mokhtar dalam kenyataannya yang disampaikan pada acara Sabah UMNO Gerak 17 di kawasan Bengkoka pada 29 Desember lalu melontarkan kritikan keras terhadap kerajaan negeri yang dipimpin oleh GRS. Beliau mendakwa bahwa kerajaan GRS adalah yang paling tidak efisien dalam sejarah Sabah dengan menegaskan bahwa banyak janji yang telah ditaburkan oleh mereka, khususnya mengenai peluang pekerjaan dan pembangunan infrastruktur, gagal ditunaikan dengan baik. Menurut Bung Mokhtar, walaupun GRS sering mendabik dada dengan mendakwa telah mencipta ribuan peluang pekerjaan, realitinya rakyat Sabah masih bergelut dengan kemiskinan yang berleluasa. Sabah, katanya, masih kekal sebagai antara negeri termiskin di Malaysia walaupun pelbagai program dan projek telah diperkenalkan. Bung Mokhtar bertanya, di manakah peluang pekerjaan yang mereka janjikan? Jika benar-benar ada banyak peluang pekerjaan, mengapa kemiskinan masih berleluasa di kalangan rakyat Sabah? Ini adalah persoalan yang sangat relevan karena data dari Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahwa Sabah masih memiliki kadar kemiskinan yang tinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan seperti pemberian bantuan rakyat Sabah dan projek pembangunan ekonomi, ia masih belum mampu mengangkat sebahagian besar rakyat dari belenggu kemiskinan yang kronik. Isu yang lebih kritikal yang dibangkitkan oleh Bung Mokhtar ialah mengenai kemudahan asas yang masih tidak dapat diselesaikan dengan baik seperti bekalan air bersih, elektrik, dan infrastruktur jalan raya. Di Sabah, masalah bekalan air bersih dan elektrik telah lama menjadi isu utama yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Di banyak daerah luar bandar, penduduk terpaksa menghadapi gangguan bekalan air dan elektrik yang berterusan. Malah, ada kawasan yang masih belum menikmati kemudahan asas ini dalam tempo yang lama yang semakin menambah penderitaan rakyat. Bung Mokhtar juga menyatakan bahwa jalan raya di Sabah ini sangatlah teruk dan jalan-jalan yang ada seolah-olah tidak diselenggara dengan baik. Beliau menggambarkan keadaan jalan raya di Sabah seperti permukaan bulan dengan banyak jalan yang berlubang dan rusak teruk. Bung Mokhtar juga mengkritik kerajaan negeri yang menurutnya terlalu bergantung kepada sumbangan politik untuk menjalankan aktiviti kerajaan. Beliau berkata bahwa banyak wakil rakyat GRS yang mengaku tidak cukup dana untuk menjalankan tugas mereka, malah terpaksa bergantung pada sumbangan orang ramai dan pihak luar untuk kelangsungan program mereka. Ini, menurut Bung Mokhtar, adalah bukti bahwa kerajaan negeri ini tidak cekap dalam menguruskan keuangan negeri dan menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam perancangan keuangan yang sistematik. Menurutnya, jika kerajaan negeri terus bergantung pada sumber luar untuk menjalankan dasar mereka, ia akan menimbulkan masalah lebih besar pada masa hadapan. Sebagai alternatif, Bung Mokhtar menegaskan bahwa Barisan Nasional yang kini berada di luar kerajaan negeri adalah pilihan yang lebih baik untuk masa depan Sabah. Beliau memberi jaminan bahwa jika BN diberi mandat untuk mentadbir semula Sabah, mereka akan memberi tumpuan kepada beberapa isu penting, terutamanya dalam meningkatkan infrastruktur negeri dan memastikan kesejahteraan rakyat. Salah satu proyek utama yang dijanjikan oleh BN adalah untuk menaik taraf lapangan terbang Kudat, sebuah kawasan yang kini memerlukan perhatian serius
untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti ekonomi dan pelancongan. Kudat yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi berpotensi menjadi destinasi pelancongan utama jika infrastruktur yang sesuai disediakan. Selain itu, Bung Mokhtar juga menekankan bahwa Barisan Nasional akan memberi fokus kepada pemerkasaan 8 daerah termiskin di Sabah untuk keluar dari kemiskinan dengan memberikan peluang perniagaan dan sokongan kepada usahawan muda. Bung Mokhtar turut menyeru rakyat Sabah untuk menolak GRS dalam pilihan raya negeri yang akan datang yang dijadwalkan pada September tahun depan. Beliau berharap rakyat Sabah tidak mengulangi kesilapan yang sama dengan memilih kerajaan yang gagal dan tidak efisien. Pada masa yang sama, beliau mengajak pengundi untuk memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk membuktikan bahwa mereka boleh menjadi kerajaan yang lebih baik dan lebih efisien dalam memajukan Sabah. Namun kenyataan Bung Mokhtar ini menimbulkan beberapa persoalan yang besar. Pertama, adakah kritikan terhadap GRS ini benar-benar berasaskan fakta dan bukan sekadar serangan politik biasa? Bung Mokhtar sendiri telah menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri pada masa lalu, dan dalam tempo pemerintahan UMNO dan BN, banyak isu-isu yang sama juga tidak dapat diselesaikan. Mengapa pada waktu itu tidak ada penyelesaian yang lebih efektif untuk masalah-masalah seperti kemiskinan dan infrastruktur? Jadi, apakah benar bahwa BN jika diberi peluang sekali lagi akan dapat menyelesaikan masalah yang telah lama wujud ini, atau adakah ini hanya janji kosong demi meraih sokongan? Selain itu, persoalan juga timbul tentang kesediaan rakyat Sabah untuk memberi peluang kepada kerajaan yang sama yang telah memerintah selama lebih 2 dekad. Isu mengenai kebergantungan Sabah terhadap pusat kuasa di semenanjung Malaysia, khususnya dalam soal hak-hak yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963, juga menjadi antara faktor penting yang perlu diambil kira. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah, walaupun Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi jaminan untuk memperbaiki pelaksanaan MA 63, banyak janji yang belum dipenuhi sehingga kini. Sebagai contoh, hak-hak Sabah dalam pembahagian hasil minyak dan gas, serta pengiktirafan autonomi yang lebih besar menjadi isu yang belum diselesaikan sepenuhnya. Satu lagi isu yang mungkin menjadi perhatian rakyat Sabah adalah kestabilan politik negari itu sendiri. Sejak pilihan raya negeri 2020, politik Sabah telah menyaksikan beberapa perubahan kerajaan termasuk pembentukan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dibentuk selepas pilihan raya tersebut. Namun, kestabilan politik ini seringkali tergugat dan ini memberi kesan langsung kepada ekonomi dan pembangunan negeri. Walaupun GRS dikatakan berjaya menyatukan pelbagai parti politik di Sabah, adakah gabungan ini cukup kukuh untuk menangani cabaran yang semakin meningkat? Kehadiran beberapa parti politik besar di Sabah seperti UMNO, Bersatu, dan Warisan menunjukkan betapa kompleksnya lanskap politik negeri ini. Dengan pilihan raya yang akan datang, sudah pasti rakyat Sabah perlu membuat keputusan yang bijak dalam memilih kerajaan yang mampu membawa perubahan yang sebenar, bukan sekadar perubahan politik semata-mata. Apa yang penting adalah untuk memastikan dasar yang berpihak kepada rakyat, memperjuangkan hak Sabah, dan memastikan kemajuan negeri tercapai dengan adil dan saksama. Apa pendapat Anda tentang tuduhan Bung Mokhtar terhadap GRS? Adakah kerajaan negeri Sabah benar-benar gagal? Atau ini hanya permainan politik untuk meraih simpati rakyat? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk terus mendapatkan analisis politik yang padat dan menarik. Di Current Sphere MY kami bukan sekadar melapor, kami membincangkan. Terima kasih karena telah menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.